نهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis ilmu. Walaupun di luar sana hari hujan, dengan basah-basah datang juga. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran yang lebih di atas usaha kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi ilmu kita. Allah baikkan akidah kita. Allah betulkan akidah kita. Dan Allah bertambah baikkan akhlak kita supaya kita menjadikan orang yang menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh dan suri tauladan untuk kita contohi, untuk kita ikuti. Supaya menjadi akhlak kita tu kana khuluquhul Quran, iaitu akhlak Al-Quranul Karim. Dengan itu barulah kita berharap untuk dapat selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ya, tak lama lagi kita nak pergi akhirat ni. Ya. Lama benar lagi. Perempuan ni muda lagi, lama benar lagi ya. Dah tengok saya dia, Dia tengok saya. Jangan tengok saya. Kenapa dia tengok saya? Dia lah dulu katanya. Dia dah tua katanya. Tapi bukan tentu ya. Mudah-mudahan kita bersedia untuk balik ke kampung kita. Sentiasa bersedia nak balik kampung. Baik, muka surat berapa perempuan? 161. Bawah sekali. 161 bawah sekali. Tengah-tengah. Dan syahadan. Syahadan terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak. Kadang-kadang ngumpat tu tak ada berpahala, tak ada berdosa. Ndak ada ngumpat tak berdosa? Ndak kata ndak, ngumpat tapi tak berdosa. Ndak kata ndak? Ndak. Jadi hanya dalam keadaan ini saja kita boleh mengumpat. Tak ada berdosa. Kalau tidak, orang mengumpat tu apa hukumnya? Haram, berdosa. Apa kata Allah tentang orang mengumpat? Macam makan daging saudaranya yang telah mati. Adik-beradiknya mati, abangnya mati, abangnya adiknya mati, kakaknya mati. Ambil pisau, airih peha tu. Lepas tu goreng. Buat masak rendang, rendang peha adik yang dah mati. Siapa nak kan? Atau rendang peha kakak yang dah mati. Rendang peha abang yang dah mati. Macam itulah kalau dia mengumpat. Makan daging mayat. Tapi yang ini tak berdosa. Syahadan terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak. Jika membawa maslahat, tapi mesti ada maslahah. Maslahah itu artinya ada tujuan di sebalik itu. Pada syarak ada 6 tempat mengumpat tidak berdosa. Ada 6 tempat mengumpat tu hukumnya harus. Pada 6 tempat. Pertama, menyatakan kejahatan orang yang menzalim akan dia kepada qadi. Ngadu kepada qadi. Ngadu kepada mufti. Ngadu kepada polis. Ngadu kepada hakim. Kerana mereka itu berkuasa.
Qadhi itu berkuasa, dia sebagai hakim. Hakim tu memang berkuasa pun. Polis pun berkuasa untuk menjalankan tindakan. Dia mengadu tentang seseorang yang sedang menzalimi dia. Siapa-siapalah. Jirannya menzalimi dia. Itu ngumpat tu. Jiran saya tu medang aja. Medang aja. Apa namanya? Anjingnya menyalak di keliling rumah saya. Kong katanya. Mengadu pada polis. Mengadu pada qadhi. Tentang apa? Tentang suaminya. Suami saya tu tak pernah bagi nafkah katanya. Itu apa tu? Tu mengumpat ke tak tu? Mengumpat ke tak tu? Mengumpat lah tu namanya. Tapi tak berdosa kalau mengadu kepada qadhi. Supaya qadhi itu membuat satu-satu tindakan bagi menyelesaikan masalah dia. Macam Rasulullah, ada orang mengadu kepada dia. Seorang isteri mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami teman tu, suami ayah tu kedekut berbenar katanya. Tak dibaginya saya belanja hari-hari. Belanja harian saya tak dibaginya. Bolehkah saya ambil duitnya tanpa diketahui oleh dia? Bolehkah saya seluk poketnya ambil aja duit itu belanja untuk saya? Apa jawab Nabi? Boleh. Asalkan jangan melebihi dari yang patut. Jangan melampaui batas. Boleh untuk belanja harian. Tapi kalau untuk beli televisyen boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Untuk beli cincin boleh? Tak boleh. Untuk beli gelang boleh? Yang boleh untuk beli apa? Untuk beli nasi lemak boleh lah. Untuk beli roti canai, untuk beli capati. Tahu mana nak beli capati? Belakang tu. Itu boleh. Untuk makanan harian. Kata Nabi ya. Dia ngumpat tu. Yang diumpat tahu siapa? Suaminya. Abu Sufyan nama suaminya tu. Isteri Abu Sufyan mengadu kepada Nabi. Suami ayah tu kedekut benar katanya. Macam itu hukumnya apa? Harus boleh. Itu yang pertama. Mengata akan kejahatan orang yang menzalim akan dia pada qadhi supaya dihukumkan oleh qadhi, atau qadhi menzalim akan dia ataupun qadhi itu menzalim akan dia, maka diadukannya. Itu bukan dihedu tu, dihadukannya. Diadu itu apa? Dia dilaporkannya akan kejahatan qadhi itu kepada sultan. Antara qadhi dengan sultan, siapa yang lebih besar pangkatnya? Sultan lagi besar pangkatnya. Yang boleh menghukum qadhi itu siapa? Sultan aja. Kerana qadhi itu berkhidmat di bawah sultan. Kepada sultan. Supaya dihukumkan oleh sultan akan qadhi itu. Itu yang pertama. Kalau nak ngumpatlah, tapi kepada polis boleh, kepada qadhi boleh, kepada hakim boleh, kepada pengulu pun boleh, kepada DO pun boleh. Yang syarat DO tu boleh berbuat sesuatu. Ngumpatlah. Tak ada berdosa. Baik, yang kedua. Mengata akan orang yang berbuat kejahatan sebab menegur akan dia. Supaya menegur akan dia supaya meninggalkan dia akan berbuat maksiat itu. Ngabur pada orang tentang kejahatan orang, kamu tolong kaburkan dia. Jangan buat kopi ni. Dia nak ngabur kan tak berani. Mungkinlah yang buat tu abang dia ke, bapak dia ke, suami dia ke. Dia pun ngadu pada orang. Tapi orang tu dia boleh ngabur pada orang tu. Jangan kau membuat kopi tu. Orang tu boleh menasihatkan suami dia. Orang tu boleh menasihatkan abang dia. Orang tu boleh menasihatkan bapak dia. Yang tu tentang apa? Kita mengumpat bapak pun tentang apa? Mengumpat suami pun tentang apa? Mengumpat siapa-siapa lah. Tapi dengan syarat orang tu memang mampu untuk menegur orang tu. Itu tentang apa? Kalau ada suami tak sembahyang, ngadu pada ustaz. Mudah-mudahan ustaz tu boleh menasihatkan dia. Kamu sembahyang lah, jangan tak sembahyang. Betul. Tapi tengok ustaz tu pula. Dia boleh ke tak untuk mengadukan, untuk membetulkan keadaan. Kalau tak boleh, jangan buang masa aja. Dah berdosa ngumpat je.
Kita tengok dulu pada orang yang kita mengadu tu. Boleh ke tidak untuk memperbaiki keadaan. Ya. Itu yang kedua. Jangan saja-saja sembang tengah ramai-ramai tu. Suami tu kedekut benar. Jangan berdosa tau. Ngadu apa? Mengumpat ustaz boleh? Ustaz tu memang kopi tu mudah lambat datang ni. Betul? Boleh ke? Tak boleh tapi kalau mengadu pada orang lain untuk menasihatkan ustaz tu boleh tak? Ngadu pada orang lain, orang tu pun menasihatkan ustaz. Cepatlah sikit datang ustaz. Itu tak apa ya. Tak berdosa. Harus hukumnya, bukan pahala tau. Harus. Apa arti harus? Dibuat tidak berdosa dan tidak berpahala. Ngumpatlah tak apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab ia minta fatwa kepada mufti. Yang boleh mengeluarkan fatwa hanya mufti aja. Dia bertanya kepada mufti. Ya. Si anu tu buat begini. Apa hukumnya tuan? Dia nanya mufti tu. Ngumpatlah tu. Si anu tu begini. Selalu cekak pinggang pada suaminya. Apa hukumnya wahai tuan? Kata mufti tu apa? Haram, tak boleh. Itu tak apa. Dia bertanya, dia memang tak tahu. Bukan saja bertanya nak ngumpat orang tu tak, tapi dia memang tak tahu. Bertanya kepada mufti. Apa hukumnya begini. Apa hukum orang tu mengambil ini. Harta orang tu macam mana? Ya. Jadi hukum macam tu hukumnya harus boleh bertanya kepada mufti. Tapi tujuan untuk apa? Mendapatkan fatwa. Ya. Dia nanya mufti tu, apa hukumnya? Abang saya dia seorang aja, dia lelaki, bapak saya dah tak ada, mak saya dah tak ada. Dia boleh semua kereta, tak ada baginya kami. Apa hukumnya? Kata mufti tu apa? Haram. Tak apa. Kalau dia nak tahu kepada mufti, nak tanya fatwa. Yang itu tak apa. Ataupun apa? Dia tak ada beranak. Kahwin dah berbelas-belas tahun tak ada anak. Apa hukumnya? Ya. Dia mengandung hasil daripada ujian apa? Hasil daripada test tube baby. Tahu test tube? Dia ambilnya air mani suaminya tu, campur dengan air mani dia, diproses dalam test tube jadi budak. Boleh tak berlaku begitu? Boleh, ada kaedahnya. Apa hukumnya tu wahai tuan? Kata, itu tak apa. Minta fatwa. Kalau tak boleh kata mufti tu tak boleh lah. Kalau boleh, buatlah. Begitu saja. Itu hukumnya apa? Itu hukumnya minta fatwa. Mengumpat pun tak apa. Suami saya tu. Jangan ngumpat saja suami saya tu. Dia bukan jantan lah. Jangan. Ada yang boleh tu. Okey. Seperti kepada mufti bahawa si pualan menzalim akan daku. Apa hukumnya? Dia menzalimkan aku. Apa hukumnya? Dia selalu ngambil barang aku. Apa hukumnya? Kami berjiran. Pelam aku seluruh je dia ambilnya. Apa hukumnya? Kami berjiran. Belam aku jatuh di kawasan dia. Apa hukumnya? Dia tanya kepada mufti. Mufti pun jawab. Jadi dia ngambil itu jadi ngumpat tu. Dia orang tu mengambil pelam dia. Itu ngumpat lah tu. Tapi ketika itu mengumpat tak berdosa. Hukumnya harus. Yang ketiga, yang keempat sebab ia menakutkan. Itu bukan menekut ya. Menakutkan akan orang yang tak bersahabat dengan orang yang fasik. Kita sayangkan orang tu. Dia nak berkawan dengan orang penagih dada. Kita nak nakutkan dia. Mikir jangan berkawan dengan dia. Dia tu penagih dada. Udahlah dia menagih. Dia mengedar dada pula. Kalau mikir berkawan dengan dia, esok mikir pun jadi. Jadi apa? Penagih dadah. Mikir pembeli dadah dengan dia. Kalau kita tahu dia memang orang tu penagih dadah. Dia mengelakkan orang lain jangan berkawan dengan dia. Kerana kalau dia berkawan, dia akan jangkit. Ya tak? Maka ketika itu, boleh dia mengumpat orang tu. Dia tu penagih dadah. Tu ngumpat tu tau. Dia tu menghabis dadah. Jangan kamu berkawan dengan dia. Orang politik itulah digunakannya. Ini kaedah ini tahu. Mengumpat orang yang rasuah. Boleh tak mengumpat orang yang rasuah? Tapi dengan syarat untuk mengelakkan orang lain daripada
terjebak dengan apa orang-orang yang jenis-jenis itu. Boleh tu. Itu guna orang politik kan. Komen jangan sokong dia. Mereka tu rasuah. Esok habis harta negara tu katanya. Yang itu tak berdosa. Kalau betul-betul mereka tu rasuah, tak berdosa ya. Boleh. Sudah ada yang menyolang mati dengan saya tu. Boleh ke tak boleh? Boleh ya, harus hukumnya. Boleh. Ya. Itu digunakan orang politik tu. Jangan berkawan dengan dia, jangan kamu sokong dia, jangan kamu undi dia, jangan kamu pangkah dia. Esok habis harta negara tu dikoja kena. Ya. Gini hari mudah nak habis harta negara tu. Contoh kalau betul lah ya. Mengumpat tu benda yang betul tau. Jadi hukumnya apa? Harus. Kalau iya ke tak? Entahlah mana saya tahu kan. Tahu lah. Cari sendirilah betul ke taknya. Ya. Yang keempat, kerana dia menakutkan akan orang yang tak bersahabat dengan orang yang fasik atau orang yang zalim. Maka katanya jangan engkau bersahabat dengan si fulan itu kerana ia fasik. Dia tak semayang. Kamu kawan dengan dia, esok kamu pun sama tak semayang. Dia tak menutup aurat. Ya. Dia selalu keluar nyemur kain ketang dada. Kamu kawan dengan dia, esok kamu bersama-sama ketang dada katanya. Yang itu tentang apa? Tidak berdosa, tidak pula berpahala, yang hukumnya harus saja. Harus itu tidak berdosa dan tidak berpahala. Atau kerana ia zalim, atau perbuatannya itu sangat jahat. Itu yang keempat ya. Nak mengelak orang lain daripada berkawan dengan dia kerana dia itu satu orang yang fasik, orang yang zalim, orang yang tak betul dan sebagainya. Orang yang terlibat dengan maksiat umpamanya. Itu tak apa. Baik, itu yang keempat. Ada 6 ya. Berapa lagi? 2 lagi. Yang kelima, hendak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui, melainkan dengan disebutkan akan aibnya itu. Seperti dikatakan si fulan yang buta, atau sopak, atau tempang, atau dengkul. Tak apa dengkul ni tak? Atau dengu lah tu. Atau dengkul, atau sebagainya. Mereka nak mencari orang yang namanya Ibrahim. Ya? Mana rumah Ibrahim? Kata. Ibrahim mana? Kata jawabnya. Ibrahim yang kecil-kecil itu, yang pendek-pendek itu tak tahu juga. Ibrahim yang pakai kereta Proton Saga hijau tu tak tahu juga. Ibrahim yang asal dari Kampung Gajah tu tak tahu juga. Ibrahim yang ngajar ke sana kemari Taman Sosial ngajar tu pun tak juga tahu. Sudahnya Ibrahim yang kurap tu, Ibrahim kurap kan. Baru dia tahu. Ya, yang itu tak ada berdosa. Tapi sebagai ikhtiar yang terakhir. Tahu? Ikhtiar yang terakhir. Faham ke ni? Ikhtiar yang terakhir. Udah jenuh tak juga tahu. Nyudahnya sebut Ibrahim kurap. Baru tahu. Ibrahim untut. Baru tahu. Kalau buta, Ibrahim buta. Tapi Ibrahim tak ada buta. Dan sebagainya. Tapi sebagai ikhtiar yang terakhir. Kalau tidak, terus dia tanya, mana rumah Ibrahim kurap? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Berdosa. Ngumpat itu ya. Mana rumah Ibrahim untut? Apa hukumnya? Berdosa. Kerana mengwar-warkan atau menghebahkan kecacatan orang ataupun keaiban orang, hukumnya haram, berdosa ya. Jangan sengaja aja di highlightkan kecacatan orang. Itu yang kelima. Yang kelima itu ya, seperti yang sopak, yang tempang, yang dengkul dan sebagainya. Dan yang keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasiknya. Kita sebut orang tu fasik. Fir'aun fasik ke soleh? Fasik ke soleh? Fasik. Maka orang itu boleh kita umpat. Fir'aun boleh diumpat. Lagi? Namrud boleh diumpat. Lagi? Siapa lagi? Abu Jahal boleh diumpat. Lagi? Abu Lahab boleh diumpat. Lagi? Siapa lagi boleh diumpat? Masyhur dengan kefasikannya. Ya?
Semua orang tahu. Sebut nama dia tahulah. Ni fasik orang tu. Sudah masyhur. Dia ngaku dalam surat khabar tu. Saya pernah berzina dengan sanu. Ada tak orang mengaku dalam surat khabar tu? Ada ke tak ada? Ada. Dia mengaku berzina dengan orang ni. Orang tu dah masyhur fasiknya. Boleh kita umpat. Ya. Tapi kalau kita tak tahu ia ke taknya, boleh umpat tak? Ya? Boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau kita nampak betul-betul, gambarnya nampak. Asal keluar ngelembung rambutnya nampak. Jangan bayar siapa-siapa ni. Udah. Orang apa itu boleh diumpat tak? Boleh. Masyhur kefasikannya. Gambarnya ada. Dalam TV ada. Ya? Tak nak nutup aurat. Pakai pula mendedah aurat je. Pakai bebek lah apalah. Itu orang apa itu boleh diumpat. Kenapa? Sudah masyhur dengan kefasikannya. Dan sebagainya. Itu 6. Ada bantahan. Jadi kalau nak umpat 6 tempat saja. Lain tak boleh. Ya. Yang ke-6 tadi, masyhur. Kejahatan yang ke-6 menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik, atau masyhur dengan zalim, atau masyhur dengan berbuat zina, atau minum arak, atau mencuri, atau barang sebagainya. Itu baru 3 aja. Pelihara lidah daripada mengumpat. Yang pertama tadi berdusta. Ya. Yang kedua apa? Udah. Yang kedua apa? Yang pertama berdusta, jangan kita berdusta. Yang kedua apa? Saya pun dah tak ingat apa. Yang kedua? Nanti jap. Berdusta, wajib berdusta. Ada dusta tu hukumnya haram, tapi kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi harus. 3 hukum dusta. Haram, wajib, harus. Ya. Ya. Hendaklah engkau sempurnakan. Itu berdusta. Yang kedua mengumpat nanti adalah. Yang kedua mengumpat. Artinya jangan mengumpat setengah kamu. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Itu yang kedua, jangan mengumpat. Mana dia? Ada ini 4 perkara ni kita. Yang pertama tadi berdusta. Nanti kejap. Tengok dulu. Ini kita tajuk kita ni memelihara lidah. Apa kita buat dengan lidah tu? Selain daripada kita buat yang baik-baik, yang dilarang. Jangan kita buat benda-benda yang hobi ni. Mana kedainya? Dah hilang, tak jumpa. Yang ketiga, engkau pelihara lidahmu daripada mengumpat. Yang ketiga, yang kedua, ni cara yang kedua. Yang pertama tadi dusta. Yang ketiga, pelihara lidah daripada mengumpat. Ya. Yang keempat, kita pergilah hantarlah. Mana mencari ni tak jumpa. Ya. Ya. Mungkin janji. Ya, mungkin janji, betul. Jangan mungkin janji. Okey, yang kedua, jangan kamu mungkin janji. Dulu ada tak berjanji? Ya, pagi tadi ada tak berjanji? Janji dengan siapa? Janji dengan Allah. Mana bunyi janjinya? Ya Allah. Lagi?
Aku takkan melakukan maksiat. Apa itu ke janjinya? Apa janjinya? Cakap apa dia berjanji? Cakap orang putih kan? Apa cakap apa? Cakap Arab. Apa janjinya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi mengumpat. Yang keempat, engkau pelihara lidahmu daripada memuraun ataupun miraun. Katanya apa? Berbantah-bantah. Itu miraun. Min ra alif hamzah. Miraun. Berbantah-bantah, mencela perkataan orang lain. Dengan membantahi akan dia. Mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Yang betul siapa? Dia seorang je betul. Yang lain semua salah. Ustaz salah, ustazah salah. Semua salah. Yang betul dia seorang je. Datang Ustaz Khairul Subhi pun salah, Ustaz Ibrahim pun salah, Ustaz Azmi pun salah, Ustaz Ruzaini pun salah. Siapa yang betul? Dia seorang aja. Nyampak ustaz, tak betul saja ustaz. Itu membantahi cakap orang lain. Membenarkan akan dirinya. Dan jidal tu yang bertengkok-tengkok. Dengan jidal, bukan jidar ya, jidar tu dinding, ini jidal. Jim, dal, alif, lam, jidal. Jangan banyak bertengkok-tengkok. Itu jidal. Yang ni berbantah pada masalah ilmu. Patut kunut ke tak kunut, jangan berbantah-bantah. Siapa nak kunut, kunut. Tak nak kunut, tak usah. Jangan orang yang kunut menghina orang yang tak kunut. Dan jangan orang yang tak kunut menghina orang yang kunut. Hari ni heboh tak? Banyak heboh benda-benda tu. Bid'ah kata. Di antara yang heboh bid'ahnya apa? Ziarah kubur pada hari raya. Heboh. Itu Wahabi yang katakan tak usah tu. Orang hari raya nak bergembira, takkan nak ziarah kubur pula katanya. Sampai dia katakannya apa? Dia katakannya siapa ziarah kubur pada hari raya, dia seolah-olah merayakan agama Hindu katanya. Menyerupai perayaan agama Hindu katanya. Ada ke agama Hindu tu ziarah kubur ketika Deepavali? Ada ke? Ketika Thaipusam ada ke? Mana menyerupainya? Orang ziarah kubur tu macam kita merayakan Thaipusam kan? Ada ke bawa nyor? Ngempaskan nyor tu pada batu nisan kubur tu ada? Siapa ada orang tu? Itu saja-saja nak mencari isu yang sebenarnya bukan isu. Tapi ziarah kubur tu kita ziarah orang yang kita kasihi. Salah ke? Yang mati tu siapa? Orang yang kita kasih, mak kita, ayah kita, anak kita. Kita ziarah situ. Apa kita buat situ? Ngempasnya ke kubur. Apa buat? Well. Situ ke? Apa buat? Kita berdoa. Kita doakan dia. Jadi apa kesalahannya? Tak ada apa salahnya. Itu sebab jangan takut dia cerita orang baru-baru ni. Baru-baru keluar mereka tu kadang-kadang tu. Baru keluar dari Mesir, baru keluar dari Jordan, baru keluar dari mana. Bid'ah sesaja. Padahal tak ada apa salahnya. Macam baca Yasin malam Jumaat. Heboh. Mana boleh. Tak ada apa masalah, tak ada untung apa-apa pun. Bukan jadi ibadah kan. Padahal salah kan baca Yasin. Mana lebih baik baca Yasin ke pergi karaoke? Mana lebih baik baca Yasin ke nengok kotak bingung tu? Kalau tak baca Yasin kadang-kadang dia balik. Bila balik apa buat? Apa buat? Nengok kotak bingung tu. Jadi elok juga tu kalau tak ada aktiviti lain. Tapi kalau ada majlis ilmu, mana lebih baik? Baca Yasin ke hadir dalam majlis ilmu? Hadir dalam majlis ilmu itu lebih baik. Cuma yang salah tu ada orang malam dia baca Yasin tak boleh ngajar. Itu saya kena banyak kali ni. Malam ni kami baca Yasin ustaz ni. Padahal baca Yasin tu apa hukumnya? Sunat. Hadir dalam majlis ilmu apa hukumnya? Wajib. Antara sunat yang wajib mana dulu? Wajib dulu. Itu aja.
Tapi ni bid'ah sesaja. Baca Yasin bid'ah, marhaban bid'ah. Ini dia ni bid'ah belakang ni. Ya. Lagi apa? Lagi apa? Korban bid'ah, bid'ah sesaja. Selawat bid'ah. Ya. Yang itu jangan didengarkan gitu ya. Itu jidal namanya. Apa? Bertengkar-tengkar, berbantah-bantah. Ya akan berkata orang kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang. Kalau kita rajin bertengkar, sakit hati orang dengarnya. Ya. Semua orang sakit hati dengarnya. Jadi pada masalah ilmu itu, dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan akan orang. Tujuannya dalil-dalil itu untuk memalukan orang lain saja. Bukan apa, dia nak mencari kebenaran. Nak mencari kebenaran ke nak mencari kemenangan? Orang yang bertengkar-tengkar tu nak mencari kemenangan ke nak mencari kebenaran? Dia nak mencari kemenangan, nak menang bertengkar je. Tak kira lah orang tu betul ke tak betul, dia tak tahu, tak mau terima. Dia hanya nak terima hujah dia aja. Bila dia kata jangan buat tu jangan buat. Kalau tak siap. Dia war-war je. Itu bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Baca pula hadis. Kullu muhdatsatin dhalalatun. Kullu dhalalatin fin apa kullu muhdatsatin bid'atun. Kullu bid'atun dhalalah, kullu bid'atin dhalalatun. Kullu dhalalatin finnar. Dia baca hadis itu. Memang ada hadis tu tau. Tiap-tiap yang baru yang dia ada-adakan itu adalah bid'ah. Tiap-tiap bid'ah adalah sesat. Tiap-tiap sesat artinya masuk neraka. Itu ada hadis itu. Tapi bukan semuanya bid'ah itu sesat. Bid'ah tu ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat. Ada dua jenis bid'ah. Satu namanya bid'ah hasanah. Lagi satu namanya bid'ah dhalalah. Ada bid'ah yang wajib tahu. Seperti belajar nahu. Zaman Rasul tak ada orang belajar nahu. Belajar saraf. Zaman Rasul tak ada orang belajar. Belajar nahu saraf tu hanya ada di zaman Sayyidina Ali. Bermula dari zaman Sayyidina Ali. Tapi apa hukumnya belajar nahu, belajar saraf? Wajib. Kalau tak tahu nahu, macam mana nak baca Quran tak berbaris? Macam mana nak baca Quran tak berbaris? Ba, ha, mim. Apa? Ba, ha, mim. Macam mana bacanya? Baham boleh lagi. Buhum boleh lagi. Bahim boleh. Bihim boleh. Bahmun boleh. Kalau tak belajar nahu. Dia bila belajar nahu, dia tahu struktur ayat tu. Yang ini bihim, yang ini buhum, yang ini macam-macam. Baru belajar nahu, baru tahu. Kalau tak erti nak bacanya. Pasal dia tak belajar ilmu nahu. Begitu juga membaca Quran. Membaca Quran. Quran asalnya mana rupanya? Quran yang asal mana rupanya? Berbaris ke tak? Baris tak ada. Titik pun tak ada tau. Yang rupa itu tu, ba pun boleh, ta pun boleh, sa pun boleh. Macam mana baca? Cuba ambil Quran tak ada baris, tak ada titik. Boleh baca? Tak boleh baca. Quran yang ada ni? Semua yang baru belaka, ada titik, ada baris dan sebagainya. Baru boleh baca, kalau tak boleh baca. Itu bid'ah lah tu. Tapi hukumnya apa? Wajib. Ada bid'ah yang haram. Itu betul. Yang haram tu betul, jangan dibuat. Contohnya apa? Anaknya demam. Panggil Tok Pawang Berahin dari Taman Melayu Jaya. Kena ke demam? Tak kena? Datanglah Tok Pawang Berahin tu. Jorin aja kepiahnya. Ya, jorin. Tidak. Merah aja kepiahnya. Dia datang-datang bawa air tu sini katanya. Datang dia bagi air sebesin. Dia pun ambil berotih. No. Bubuh berotih tu dalam air, mengelapung le berotih tu. Betul apa kata dia? Anak kamu ni tertegur katanya. Tahu kata tegur. Apa kata tegur? Tegur di hantu. Kena dijamu hantu tu belakang rumah katanya. Kerana dia kena bawa pokok nangkil belakang rumah tu katanya. Pokok nangkil tu keras katanya. Ada ke pokok nangkil lembik? Kena dibuat sangkak belakang rumah tu katanya. Tahu sangkak? Ya Allah, apa sangkak?
Sangka apa? Apa sangka? Apa tu? Sangka apa? Buluh tu dicincang-cincang tu dia keluarkan, betul? Dijalin jadi dia kopi basket di atas dia, kopi bakul. Habis tu bubuh daun pisang atasnya. Udah bubuh daun pisang bubuh. Apa bubuh? Udah bubuh daun pisang atasnya, buah apa? Pulut. Pulut panggang. Lagi? Buah apa? Buah Melaka. Lagi buah apa? Kuih koci. Lagi? Kari pap. Bubuh atas tu. Nak nyamuan tu. Apa hukumnya tu? Itu haram. Bid'ah yang haram. Ya? Kerana dia menyerupai perbuatan orang Buddha. Nyamuan tu. Orang Buddha lagi pandai tau. Orang Melayu terlepap jadi dapur. Bekerja kejam. Buat buah Melaka, buat kari pap, buat kuih koci. Bekerja kejam. Ya? Orang Buddha tak ada. Dia beli letak. Tak ada buang masa. Belinya anggur letak situ. Belinya lima letak situ. Belinya apple letak situ. Tak ada banyak masa terbuang. Ginari dia lagi pandai daripada orang Melayu. Apa? Dia belinya anggur plastik letak situ. Dia belinya apple plastik. Dia belinya lima plastik letak tu. Tahu tak? Tuhan dia pun tipunya. Itu dia ya. Orang Melayu masih terlepas lagi di dapur buat kari pap dan sebagainya. Itu bid'ah namanya. Bid'ah dolalah. Bid'ah yang sesat. Yang haram hukumnya. Ada bid'ah yang sunat. Apa bid'ah yang sunat? Seperti sembahyang tarawih berjamaah. Itu bid'ah yang sunat. Bid'ah tu tau. Zaman Rasul tak ada orang sembahyang tarawih berjamaah. Dia bermula daripada zaman Sayyidina Umar. Kerana bila Sayyidina Umar dah jadi khalifah, dia tengoknya tak ada orang sembahyang tarawih. Di masjid pun tak ada, di rumah pun tak ada. Jadi dia panggil orang semua ke masjid. Mari semua datang sembahyang ke masjid. Kita berjamaah sembahyang tarawih. Dia bermula dari situlah. Jadi hukumnya apa? Sunat. Kemudian ada bid'ah yang makruh. Apa dia makruh? Seperti sejadah yang bergambar-gambar orang. Ada tak gambar orang dalam sejadah? Itu makruh hukumnya tu. Tahu? Seperti gambar binatang itu haram. Gambar-gambar orang yang ada sejadah, gambar Kaabah dan sebagainya. Itu makruh hukumnya. Macam ni gambar-gambar apa tu? Itu makruh tu. Sebab itu sejadah ni biar apa? Biar warna yang macam ni aja. Satu jenis warna, plain color only. Jangan berkerawang yang gambar bunga lah apa macam tu, makruh. Kalau ada, tak apalah, dia makruh. Letaklah atas tu kain biasa ke, ya. Lagi? Harus. Bid'ah yang harus. Haram ada tak? Sudah ada. Haram ada, wajib ada kan? Sunat ada, makruh sudah ada. Yang harus. Apa bid'ah yang harus? Seperti berjabat tangan lepas sembahyang. Itu harus. Tapi benda tu asalnya je harus. Bila dibuat, dapat pahala tak? Bila kita bersalam kiri kanan, dapat pahala ke tak? Dapat. Dia upacara lepas sembahyang mesti bersalaman. Itu upacara tu hukumnya harus. Tapi bila dia bersalam, benda harus ni bila kita buat, dia tukar kepada empat hukum tau. Benda harus. Tapi bila kita buat, boleh jadi haram, boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Asalnya harus. Ya Allah, tak faham ke ni? Asalnya harus. Tapi bila dia buat, dia bertukar hukum. Kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi sunat, kadang-kadang jadi haram, kadang-kadang jadi makruh. Contoh menguap. Saya dah cerita sini dah. Ada tak menguap? Apa hukum menguap? Apa hukum menguap? Harus. Kalau tidak berdosa, belaka lah kejap. Ngapa berdosa? Tak ada menguap? Siapa menguap? Ada? Tak ada menguap? Berdosa lah tu. Dia nak kerjanya apa? Menguap. Boleh wajib. Mudah je. Jadi berdosa belaka lah tu. Tapi hukumnya harus. Nak buat, tak nak buat, tak apa. Tapi bila buat, dia boleh tukar. Boleh jadi sunat. Bila menguap tu jadi sunat, bila dia tutup mulut. Lepas tu, dia baca doanya. Apa doa menguap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat 2 pahala. Tutup mulut dapat pahala, baca a'udzubillah dapat pahala. Boleh tak menguap jadi haram? Boleh. Dia baru lepas apa? Makan jerin tanam. Lepas tu, campur dengan petai. Lepas tu, campur dengan kenuak. Lepas tu, isap pula cerut. Tahu cerut? Lepas tu menguap depan orang.
Menguap ke muka di muka apa? Menguap di muka dia ni. Betul? Pengsan lah kawan tu. Apa hukumnya? Haram. Menguap ketika itu hukumnya haram. Boleh tak menguap wajib? Boleh tak menguap wajib? Boleh. Dia ada penyakit sakit perut. Ya? Dia sakit perut, bergulung-gulung. Itu bila dia menguap, hilang sakit perut. Ketika itu macam? Untuk dia seorang je. Ketika itu, wajib dia menguap. Bila sakit je perut, dia wajib menguap. Hilang. Menguap dah. Wajib. Dapat pahala tau. Lagi apa yang belum? Apa yang tak ada lagi? Makro. Ya makro. Boleh tak menguap makro? Boleh ke tak boleh? Macam mana menguap makro? Bila menguap makro, macam mana menguap tu makro? Bila tengah-tengah je mulut tu tak ada tutup, macam buaya je ngangit. Apa hukumnya? Makro lah tu ya. 4 hukum. Asalnya harus je. Tapi boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makro. Itu benda harus. Itu sebab itu dia juga nanti ya. Bid'ah tu ada yang harus. Tapi bila kita buat, dia boleh jadi sunat. Seperti bersalam-salaman. Artinya berjabat tangan selepas sembahyang. Hukumnya harus saja. Tapi bila dia buat, dia tukar jadi. Dia tukar jadi sunat. Tukar jadi haram. Tukar jadi makruh. Bila bersalam tu haram? Boleh tak bersalam tu haram? Bila? Bila kita pegang tangan tu kuat-kuat sampai gitu tangannya. Betul? Apa hukumnya? Haram. Tambah tangan orang perempuan lembut. Bila kena kuat ada pula yang ngangkat besi punya perempuan juga tu. Betul? Gusti punya perempuan. Kita pegang kuat. Betul? Haram ketika itu. Boleh tak sunat? Bila bersalam ada tak sunat? Ada. Bila dia senyum, sunat tu. Boleh tak makruh? Bila tak makruh bersalam? Bila makruh? Bila dia bersalam, nengok orang tak? Makruh hukumnya. Ada tak yang hukum itu? Makruh hukumnya. Lagi apa? Lagi tak ada? Itu dia hukumnya. Boleh bertukar hukum. Alright, kita baca kitab balik. Ya, berjidal tadi ya. Bertengkar-tengkar. Kerana hendak mengaibkan. Itu bukan mengabaikan tu. Mengaibkan orang. Dan munaqashah. Munaqashah. Artinya berbahas-bahas. Fil kalam. Dalam ilmu-ilmu fiqh dan sebagainya. Munaqashah fil kalam. Berbahas dengan bahasa. Yakni membantah akan perkataan orang. Kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang. Sakit orang dengarnya. Ya? Jangan berbantah-bantah nak menyakiti orang. Dan menjahilkan baginya. Dia nak menjahilkan orang. Dia Tuhan ni tahunya. Apa yang tahunya. Macam Quran pun tak tahu. Tak menjahilkan orang. Macam dia seorang je pandai. Ini berlaku ni kadang-kadang ustaz-ustaz pun orang itu. Ustaz mana tahunya. Kata. Ustazah pun apa itu. Itu semua tak boleh tu. Ya? Haram hukumnya. Menjahilkan orang. Mengaibkan orang. Mengkecil-kecilkan orang. Tak boleh. Dan mencelakan bagi perkataan orang. Dan memuji. Memuji pun tak boleh tahu. Jangan saja puji-puji. Jangan sekali-kali puji Ustaz Ibrahim. Depan-depan dia. Ustaz ngajar pandai benar. Jangan harus. Ngapa? Sakit hidung. Sampai malam karang sakit hidung tu. Ngapa sakit hidung? Kembang aja. Jangan harus puji. Itu muji ya. Ini memuji orang. Dan memuji bagi dirinya. Lebih bagi diri dia. Jangan puji diri. Itu baju tu air lah nyahitnya. Jangan. Lantaklah kalau ya pun. Ya itu lah muji diri tu ya. Akulah orang yang paling bijak. Akulah orang yang paling cantik. Akulah orang yang paling kaya. Akulah orang yang paling rajin. Jangan. Ya. Itu orang puji diri itu orang apa keluarnya? SS. Syok sendiri. Dia ngirakan dia aja. Ya. Jangan. Itu termasuk dalam golongan orang yang takabur tu ya. Orang yang takabur. Ya. Orang yang takabur, orang yang tak mau mengikut perintah Allah. Memuji akan dirinya. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi SAW. Seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu. Kata Syekh
Abdul Muqti yang mensyarahkan akan matan Jauharah. Ya, matan Jauharah pada bicara ilmu usuluddin. Iaitu apa kata dia? Al-mira'u munaza'atul ghairi fima yud'a sawabuhu awalau dhannan wal jidalu daf'ul abdi khasmatu an ifsadi qawlihi bi hujjatin qasidan tashija kalamihi wa ibtali kalami khasmihi bi ghairi haqqin wa huwa muharram. Artinya bermula makna mira'un itu iaitu membantah akan orang. Membantah akan orang. Tak betul ya kamu tu? Membantah akan orang. Membantah akan orang lain. Perkataan yang didakwanya akan benar. Orang tu kata dia cakap benar, dia membantah. Tak betul itu katanya. Dan jika pada zon benarnya sekalipun, walaupun mungkin benar, ada rasa-rasa benar, tapi jangan dibantah. Kalau kita tahu benda yang dicakap itu benar ataupun mirip-mirip kepada kebenaran, jangan dibantah. Dan makna jidal itu iaitu menolakkan hamba Allah akan barang yang membantah akan dia daripada menyalahkan akan perkataannya. Itu jidal tu lawan balik. Tak betul kamu tu, dia balik. Betul kata aku jumpa dalam ini ni. Itu jidal namanya, bertengkar-tengkar. Dengan dalil padahal ia mengqasadkan akan membenarkan akan perkataannya. Padahal dia berbantah-bantah tu bukan nak menegakkan kebenaran, dia nak dapat kemenangan. Biar dia dikatakan dia pandai bertengkar. Dia pandai berhujah, dia pandai berbahas. Nak menang, bukan nak benar, nak menang. Itu namanya jidal. Tapi muzakarah boleh. Muzakarah tak apa, masing-masing bawa kitab, masing-masing bawa dalil, masing-masing bawa Quran dan sebagainya. Itu tak apa. Ada pengurusi, dia bagi seorang berbahas. Itu tak apa. Itu namanya muzakarah. Allah pun sebut wajadilhum billati hiya ahsan. Berbahaslah kamu dengan mereka dengan cara yang baik. Masing-masing bawa dalil. Itu tak apa. Yang salah ni saja bertengkar-tengkar di khalayak orang ramai pula tu. Di kedai-kedai kopi, di pekan-pekan, di pasar-pasar, di pasar malam bertengkar-tengkar. Itu yang tak boleh tu. Kalau ada di tempat-tempat yang tertentu boleh, di surau boleh, di masjid boleh, dengan dalil-dalil dia bawa ni. Tentang apa ya? Jadi dia hendak mengqasadkan, membenarkan akan perkataannya dan membatalkan perkataan orang lain, membantah akan dia dengan tiada sebenarnya. Saja nak bertengkar aja, saja nak bantah aja, saja tak setuju aja, nak nunjukkan dia pandai, nak nunjukkan dia tu rajin berbahas dan sebagainya. Yang tu salah tu. Yang demikian itu haram. Apa erti haram? Apa erti haram? Dibuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya udah. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Jangan buat, itu haram. Dibuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Jangan dibuat, itu hukumnya haram. Yang demikian itu haram. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-mira'u ta'nun fi kalamil ghairi la li'izhari kholalin fihi min ghairi an tartabita bihi gharadun siwa tahqiril ghairi wa izhari maziyatil qiyasati wal jidalu ibaratun ammira'in
yata'allaqu bi izharil mazhabi wa taqririhi. Wa taqririh artinya bermula makna mira'un tu iaitu mencelakan akan perkataan orang yang lain kerana hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu. Dia saja nak bagi orang tu seolah-olah cedera perkataannya. Salah perbuatannya tu, salah fatwanya tu. Dia nak saja-saja nak menyalahkan orang lain. Dengan tiada ada pertambahan dengan dia, tak ada tujuan lain, hanya untuk mengaibkan orang tu. Dalam perkataan orang itu dengan tiada ada pertambatan dengan dia kehendak yang lain, tak ada tujuan yang lain, nak mencederakan dia aja. Bukan mencedera tu bagi dia luka dan sebagainya, nak memalukan dia, nak mengaibkan dia, itu aja tujuannya. Tak ada tujuan yang lain. Daripada menghinakan akan orang lain itu dan menyatakan kelebihan bijaksananya, biar orang kagum dengan dia. Pandai dia tu, boleh pandai bertengkar dia ni ya. Biar orang kagum dengan dia. Ya. Kehendak orang yang lain daripada menghinakan akan orang yang lain itu dan menyatakan kelebihan bijaksananya dan cerdiknya. Dan makna jidal itu iaitu ibarat daripada mira'un. Dia macam mira'un juga. Jidal itu sama dengan mira'un. Ya. Yang takluk dengan menyatakan mazhab. Kadang-kadang tengkar tu bab mazhab. Aku Syafi'i aja, aku tak nak jalan lain. Itu Hanafi tak betul. Tak boleh. Mazhab dalam Islam ada tak? Ada 4 mazhab yang diakui, yang diiktiraf. Pertama mazhab Syafi'i, itu mazhab kita. Yang kedua mazhab Hanafi. Yang ketiga mazhab Hambali. Yang keempat mazhab Maliki. Keempat-empat itu sah di sisi Islam. Semua diiktiraf benar oleh Islam ya. Jadi kalau ada keempat-empat itu jangan bertengkar-tengkar. Macam kunut. Kunut tu banyak orang tengkar ni ya. Kalau orang tu tak nak kunut, biarkanlah. Dia bukan mengikut mazhab Syafi'i. Begitu juga dia duduk tahiyat akhir. Ada tak orang duduk tahiyat akhir macam duduk tahiyat awal? Boleh tak? Ada tak? Ada. Dia ikut mazhab Hanafi, duduk macam tahiyat awal. Kita duduk tahiyat akhir atas apa? Atas lantai duduknya, punggung tu atas lantai. Orang lain duduk macam tahiyat awal, dia duduk atas apa? Atas kakinya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Yang salah? Bertengkar-tengkar tu yang salah. Itu yang tak boleh. Itu bab mazhabnya. Jangan bertengkar kerana mazhab. Mana ke dia? Takluk dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Dan mana munaqasyah itu am. Munaqasyah itu am. Asal bertengkar aja munaqasyah lah namanya. Asal berbahas munaqasyah aja. Am namanya ya. Kadang-kadang dia jadi baik. Kalau dia bermuzakarah itu namanya baik. Itu munaqasyah juga tu. Tapi secara muzakarah. Itu tentang apa? Cara muzakarah. Tapi namanya munaqasyah tu. Boleh yang jahat pun munaqasyah, yang baik pun munaqasyah. Membahaskan. Ya, macam jemaah-jemaah selalu buat ya. Munaqasyah membincangkan ucapan presiden umpamanya. Munaqasyah membincangkan ucapan Perdana Menteri. Itu tentang apa? Itu namanya munaqasyah, dia am. Ya. Munaqasyah itu am daripada mira'un. Dia daripada asalnya mira'un, tapi mira'un tu jahat. Munaqasyah tu ada jahat, ada baik. Dan jidal, dua-dua tu jahat. Kerana tiap-tiap daripada mira'un dan dijal itu dinamakan munaqasyah. Namanya semua munaqasyah, tapi munaqasyah tak ada baik. Bahas tu baik. Ya. Kalau teratur, kalau ada pengurusinya, baiklah tu. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berbahaslah kamu dengan cara yang baik. Itu tentang apa? Dan sah makna munaqasyah itu mukhasamah. Mukhasamah, yang ini membantah akan perkataan orang kerana ia menuntutkan haknya atau menuntut akan kebenarannya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada tak kitab Ihya Ulumuddin tu di rumah? Ada ke tak ada? Ada. Alhamdulillah. Siapa tak ada apa buat? Carilah. Apa soalan seterusnya? Tak nak tanya. Dah tu. Ya. Ihya Ulumuddin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ila Allah taala az-zul khasmi.
Adul khosmi, bukan zul. Adul khosmi. Artinya yang terlebih benci daripada aku kepada Allah Ta'ala. Yang aku benci, Allah Ta'ala pun benci juga. Iaitu laki-laki yang mengekali. Itu mengekali ni ya. Kekal. Ya, akan berbantah-bantah. Asal bercakap bertengkar, asal bercakap bertengkar, asal bercakap bertengkar. Itu yang dia bencikan dia Rasul. Mengapa Rasul benci? Allah pun benci. Ya. Akan berbantah, yakni membanyakkan akan berbantah dan berkelahi. Kerana sekalian yang demikian itu tertegah pada syarak. Dan jika benar sekalipun, kalau benar jangan lawan juga. Ya. Kalau benar kita lawan, kita kalah, sudah yang salah terjadi benar jadi. Kita benar, dia tak benar, bertengkar-tengkar, kalah kita dalam perbahasan itu, betul? Udah yang tak benar tu pula jadi seolah-olah benar. Udah di highlightkan yang tak benar tu. Jadi jangan bertengkar, elok dielakkan, jangan bertengkar. Ya. Kalau seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal miraa wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannah. Wa man tarakahu wa huwa bihuqqin bihuqqin banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa meninggalkan akan berbantah-bantah padahal dia batil, dia tahu dia tak betul. Dia tak nak bertengkar lagi dah. Dia tahu dia salah. Dia salah, dia tak bertengkar lagi dah. Jadi kalau dia boleh buat apa itu, Allah akan perbuat baginya, itu baginya tu kan, bagayanya ujung tu. Bukan bakap yata tu. Bukan bukit ya, jangan baca bukit. Allah akan bina baginya rumah di atas syurga. Tak ke tak? Atas syurga. Dia di bawah, syurga di bawah, rumahnya di atas. Itu jangan bertengkar-tengkar. Walau kalau dia tahu dia dalam keadaan tak betul, jangan bertengkar. Dibuatkan rumahnya di atas syurga. Bukan salah ya. Padahal nescaya diperbuatkan baginya rumah di keliling syurga. Bukan dalam syurga, di keliling syurga. Okeylah tu. Di keliling syurga okey tak? Nak pergi syurga, pergi aje lah di keliling. Macam orang rumah di Taman Sentosa ni. Ya, di keliling pekan kampung. Elok ke tak elok? Eloklah tu. Kalau nak pergi ke market, pergi aje lah ke market. Bukan jauh mana. Di keliling. Ya. Macam orang duduk di Ipoh. Ya. Orang duduk di Ipoh tapi duduk di Kuala Pari. Bila tanya kamu duduk mana? Apa jawabnya? Duduk di Ipoh. Macam perempuan duduk Taman Sosial, dia tanya kamu duduk mana? Apa jawab? Di kampung, padahal bukan kampung pun. Okeylah tu. Ya, orang di keliling syurga bila ditanya kamu orang mana? Orang syurga. Okeylah tu. Tak okey ke? Siapa tak nak? Itu dia. Di keliling syurga. Ini lagi bagus. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah itu padahal iaitu benar, dia benar. Tapi dia tak nak bertengkar-tengkar. Lantaklah kamu ambil kemenangan kan ya. Nescaya diperbuat baginya rumah di atas syurga. Syurga terbawah, rumahnya tinggi benar. Ya. Iliyin nama tempat dia, Iliyin. Dia belah atas. Orang kaya-kaya duduk di atas ke duduk di bawah? Orang kaya-kaya duduk Kuala Lumpur, mana duduknya? Di Bukit Damansara, itu tempat dia. Orang kaya-kaya di Ipoh, mana duduknya? Di mana duduknya? Meru Haid. Tahu apa kata Haid? Tempat tinggi. Itu orang kaya-kaya. Yang duduk di lembah-lembah apa? Orang miskin-miskin itu duduk di lembah. Orang kaya-kaya duduk atas bukit. Esok buat rumah tu di atas, di Bujang Senang dia. Apa kalau atas di belakang kamu masjid tu bukit apa kalau? Buat rumah situ. Dia nampak dari atas je. Tanda orang kaya lah tu. Nampak dari jauh itu rumah siapa tu? Itu tak lain lah rumah rumah Tun tu di atas dia. Tempat tinggi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilu 'abdun haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wal jidala wa in kana muhiqqa. Artinya tiada menyempurnakan oleh seseorang hamba Allah akan sungguh-sungguh iman
hingga meninggalkan ia akan miraun. Apa itu miraun tadi? Bertengkar. Dia tak bertengkar-tengkar baru sempurna imannya. Dan jidal juga bertengkar-tengkar. Yakni meninggalkan ia akan berbantah dan berkelahi. Dan jikalau ada ia benar sekalipun. Itu kata Nabi. Kemudian apa kata ulama pula? Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yanbaghi an tahdamaka syaitanu wa yaqulu laka azhiril haqqa wala tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajarrul qumqa. Ya, betul ya? Qumqa ila syarri fi ma'radil khairi fala takun dhihkatal syaitani fa innahu yastajiruka fa zihharukal haqqa hasanun ma'a man taqbaluhu minka wa dhalika bi tariqin nasihati fil haqiqati la bi tariqil mumarati walin nasihati sighatun wa hay'atun wa yuhtaju fiha ila talaqqufin wa illa sarat fadihatan wa sara fasaduha aksara min salahiha. Artinya jangan sayugianya bahawa memperdayakan akan dikau oleh syaitan. Orang yang suka bertengkar-tengkar tu diperdayakan oleh siapa? Oleh syaitan. Dan berkata ia bagimu, ini kata syaitan, nyatakan olehmu akan kebenaranmu. Lawan. Tunjukkan kamu tu benar. Kata syaitan ya. Lawan. Jangan ngalah. Lawan. Ya. Cekak pinggang dengan suami itu. Jangan biarkan dia. Lawan. Siapa yang ngocok tu? Setan itu. Ya. Tunjukkan kebenaran kamu katanya. Dan berkata ia bagimu, nyatakan olehmu akan kebenaranmu dan jangan engkau lemah. Jangan kamu tunjukkan kamu lemah. Dan dalam menyatakan kebenaranmu itu, dan jangan engkau ikutkan akan perkataan syaitan itu di dalam yang demikian itu. Maka kerana bahawa syaitan itu selama-lamanya ia hendak menghelakan orang yang kurang akal kepada kejahatan. Itu kerja syaitan, nak ngajak kita buat jahat aja. Ya, di dalam kejahatan, di dalam tempat daripada tempat kebajikan. Kita dah duduk kebajikan, dia nak hela kita kepada kejahatan. Dan jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainannya. Jangan bagi syaitan tu main acicok dalam diri kita ni. Tahu acicok? Lawan-lawan, lari syaitan tu. Orang-orang ni. Jangan jadikan dia. Tahu ke main acicok? Allah, dia tak erti main acicok. Ya. Tempat acicok, cok. Itu syaitan. Dalam diri kita tu. Jangan jadikan tempat permainan mereka. Ya. Mana kena? Tempat kesukaannya, tempat permainannya, dan bagi syaitan itu tempat kesukaannya. Kerana bahawa syaitan itu memberanikan akan dikau. Maka kerana menyatakan akan kebenaran itu, iaitu jadi baik. Kita ingat baik betul-betul tu untuk menegakkan kebenaran. Serta orang yang menerima daripadamu akan perkataanmu yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat. Kalau ini nasihat tak apa, terimalah ya. Jalan memberi nasihat. Pada hakikatnya bukannya pada jalan berbantah-bantah. Dan bagi nasihat itu sirah. Sirah tu ni perkataan yang lemah lembut. Tu sirah ya. Nak bagi nasihat biar lemah lembut. Jamu dulu. Udah kena kedua keping roti canai dah baru nasihat dia. Dia pun terima lah tu ya. Baru dia nak cara lemah lembut ya, dengan lemah lembut dan berkehendak di dalamnya pada perkataan yang halus-halus. Dan jika tiada yang demikian itu, nescaya jadi nyata kejahatan. Kalau tak boleh buat apa itu, dia jadi jahat. Jadi bertengkar-tengkar, jadi bergaduh, jadi masa-masa muka. Ya. Dan adalah binasanya itu terlebih banyak daripada baiknya. Jadi kalau kita bertengkar-tengkar, dia binasanya lebih banyak daripada baik ya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa man khalata munafaq hatta munafaqih ta kan munafaq hatta
hadzal asri ghalaba ala tab'ihi al-mura'u wal jidalu wa asura alaihi samtu iz alqa ilaihim ulama usu'i. Inna zalika huwal fadlu wa annal qudrata alal muhajjati wal mujadalati wal munaqashati huwa alladhi yatamaddahu bihi fafirru minhum firaraka minal asad. Artinya barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fiqh, lebih-lebih lagi ilmu fiqh, belajar semayang, belajar macam Quran, belajar tajwid. Ya. Ada tak orang belajar tajwid sini? Dia dengar orang maci aja. Tu macam tak betul itu. Dia nampak kesalahan tu imam, macam tu imam tu ra tak sebut tu. Sampai ra pun dibilang berapa ketor tu. Ar-Rahman berapa ketor tu. Dibilangnya. Itu orang baru belajar tajwid tu ya. Dia main ni kopi tu ke dah? Ya ke dah? Itu dia orang baru belajar tajwid itu dia. Baru belajar ilmu fiqh pada masa ini, nescaya ghalib atas tabiatnya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu dan menjalankan perkataan orang, mencelakan, bukan mencelakan perkataan orang, dan susah atasnya diam kerana menjatuhkan padanya oleh orang alim yang jahat. Kadang-kadang orang yang ngajar tu orang jahat, dia nak bertengkar juga, dia nyuruh muridnya bertengkar juga. Itu jahat tu. Bahawa yang demikian itu iaitu jadi kelebihan dan kemegahan. Bertengkar tu jadi kemegahan bagi dia. Bahawa kuasa atas mendirikan dalil dan kuasa atas membantahi akan perkataan orang dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu, iaitu yang dapat kepujian. Dia pun rasa terpuji diri dia tu kerana rajin bertengkar dengan dia. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu seperti lari daripada harimau. Lari daripada orang yang suka bertengkar-tengkar tu macam kamu lari daripada harimau. Nampak harimau apa buat? Tokam ke harimau tu? Apa buat? Lari. Laju-laju larinya. Larinya kamu daripada harimau. Yang kelima, ngapai panjang mana tu? Udahlah tu ya. Okey. Bateri saya pun dah habis ni. Katanya dah lama benar tu. Baik. That is all for today. Ada soalan? Tak ada. Ada bantahan? Tak ada juga. Ada cadangan? Tak ada juga. Ada komen apa-apa? Tak ada juga. Oh, bagus betul dia main ya. Berbanggalah saya dapat murid-murid yang taat setia betul kepada gurunya. Sekian dulu, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa